الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian, supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah dan kita menjunjung segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kerana berjayalah mereka yang bertakwa kepada Allah, dan carilah bekalan, kerana sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Hajj ayat yang ke-19, Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها min ghammin aw u'idu fiha wa dhuku 'adzabal hariq. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Hajj. Itulah dua orang, golongan mukmin dan juga golongan kafir, yang berbantah-bantah mengenai dengan Tuhan mereka. Maka orang yang kafir disediakan untuk mereka pakaian daripada api neraka, serta dicurahkan ke atas kepala mereka air panas yang menggelegak, yang dengan ia dihancurkan apa yang dalam perut mereka dan juga badan serta kulit mereka. Dan mereka pun disediakan batang-batang besi untuk menyiksa mereka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar daripada neraka itu, disebabkan menderita azab mereka, mereka dikembalikan kepadanya, serta dikatakanlah, rasakanlah azab siksa yang membakar. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, ayat ini mengkhabarkan kepada kita dan menceritakan kepada kita mengenai dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keimanan seorang mukmin bukan sahaja beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hendaklah beriltizam dan beriman kepada negeri akhirat. Kerana selepas daripada hidup di atas muka dunia ini, manusia akan menempuh satu negeri, alam barzakh. Diletak sementara oleh Allah di alam barzakh, alam kubur, sebelum bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di negeri akhirat. Di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan mengenai dengan akhirat. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Di antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada 6 asas keimanan kepada Allah
beriman kepada Allah, wa malaikah, beriman pada malaikat, wa rusulih, rasul, wa kutubih, kitab, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa tu'minu khairihi wa syarrihi minallah, beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk itu datang daripada Allah. 6 asas keimanan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan 2 patah perkataan, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari kiamat. Allah dan hari kiamat menjadi tunjang dan pasok dalam jiwa manusia ini. Manusia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, beriman kepada ada pembalasan surga dan neraka, beriman kepada hari kiamat, hari perbicaraan, hari kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tersebut akan berjaya di dunia kerana dia mengingati negeri asal untuk dia kembali, yaitu negeri akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam neraka tidak ada benda yang sedap, tidak ada benda yang senang, semuanya hidup dalam keadaan menderita. Khabar daripada neraka telah pun dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Muslim. Bagaimana gambaran dalam neraka, kata Nabi, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kamu semua wahai sahabat, suara apakah itu? Kami menjawab, Allah Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW bersabda, ia adalah suara jatuhnya batu yang dilemparkan ke dalam neraka selama 70 tahun yang lalu dan sekarang baru jatuh dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalamnya neraka, semasa Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar satu benda yang jatuh daripada tempat yang tinggi. Nabi bertanya sahabat, adakah kamu tahu wahai sahabat apa bunyi? Sahabat mengatakan, Allah wa rasuluh a'lam, Allah Ta'ala dan Rasul sahaja mengetahui. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah batu yang baru jatuh setelah 70 tahun dilemparkan. Hari ini baru jatuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalamnya neraka yang disediakan untuk mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika neraka ditanya oleh Allah, halim tala'ta, adakah kamu telah penuh? Wa taqulu hal min mazid, kata neraka, adakah tambahan lagi ya Allah? Disediakan untuk mereka yang kufur kepada Allah, mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wajah hitam hangus penduduk neraka itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Yunus ayat 27, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mereka ditupi dengan kehinaan dan wajah mereka pada hari itu hitam dan mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu muka ahli neraka, tidak ada yang berseri, tidak ada yang bercahaya, semuanya hitam, hasil daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya mencair, perutnya menggelegak, hati dan organnya terbakar, sebagaimana Tuhan sebut, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah, wailul likulli humazatil lumazah. Suratul Humazah, Allah Ta'ala sebut sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar akan dilemparkan dalam neraka Humazah. Ayat 4 hingga 7 surah Al-Humazah. Adakah kamu tahu apakah dia Humazah itu? Narullah, itu neraka Allah yang menyala, yang membakar sampai ke hati manusia. Begitulah neraka Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Apakah makanan penduduk neraka? Tidak ada yang enak dan tidak ada yang lazat untuk penduduk neraka, kecuali syajarataz zakum,
Inna syajarataz zaqqum ta'amun athim kalmuhli yaghli fil butun kaghayyil hamim khudhuhu fa'tilu ila sawa'il jahim summa subbu fawqa ra'sih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, inna syajarataz zaqqum, dalam neraka hanya ada buah zaqqum. Ta'amun athim, jikalau kamu makan, orang lahir kamu akan luruh, tercabut orang lahir, masuk dalam perut akan menggelegak sebagaimana mendidihnya minyak dalam kawah. Lalu bertempiklah api neraka orang yang masuk neraka ini kepada Allah. Tolonglah ya Allah, nak keluar semua daripada neraka ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat supaya ambil dan heratnya ila sawa'il jahim, letak di tengah-tengah api neraka. Summa subbu fawqa ra'si. Kata Allah, kemudian diletakkan air yang mendidih di atas kepala orang masuk neraka. Khudh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah kepada mereka, khudh, rasakanlah kamu pada hari ini, innaka antal azizul karim, kamu merupakan al-aziz, orang yang hebat di atas muka dunia, al-karim, orang yang dimuliakan, ada pangkat, ada kedudukan, ada jawatan, orang menghormati kamu. Pada hari ini kata Allah, kamu lupa pangkat dan jawatan yang kamu ada, telah melalaikan kamu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa kamu begini pada hari ini. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita cari di atas muka dunia ini sehingga kita lupa kepada akhirat? Apa yang kita kejar di atas muka dunia ini sehingga kita lupa kepada negeri akhirat? Hari ini merupakan hari Jumaat. Hari ini merupakan hari Yaumul Jum'ah. Ada satu masa yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk kita berkumpul beramai-ramai. Itu pada hari Jumaat. Kita sudah mengetahui waktu Jumaat 12:20 minit. Kita telah mengetahui waktu masuk Jumaat. Kenapa kita tidak membuat persiapan awal untuk datang ke masjid? Kenapa tunggu khatib naik atas mimbar membaca khutbah baru berkerumunan datang ke masjid? Adakah ini merupakan sifat orang yang bertakwa kepada Allah? Adakah ini orang yang mempunyai seorang yang bertakwa kepada Allah dan mengharapkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala? Allah taala menyeru manusia kepada maghfirahnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Sidang Jumaat dirahmati oleh Allah. Jikalau tiap-tiap minggu kita buat perangai begini, khatib naik atas mimbar, barulah berkerumunan mari nak mengerjakan solat Jumaat, berarti kita tidak bersungguh untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Solat Jumaat ini bukan hanya sekadar solat. Solat Jumaat ini bukan hanya sekadar mendengar khutbah, mari sembahyang, seolah-olah kita buat apa yang diwajibkan Allah dengan begitu saja. Bak kata pepatah, melepaskan batuk di tangga. Salat Jumaat ini merupakan satu hari yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada satu waktu yang dibuka oleh Allah pintu langit supaya manusia berdoa kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat ini hari yang banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya hari kita berniaga, kita duduk di kedai kopi, kita duduk di sana sini untuk solat Jumaat kita terpaksa tangguh ataupun lewatkan kerana pekerjaan dunia yang kita cari. Beginilah keadaan masjid-masjid sama ada di Malaysia, di selatan Thailand, di Brunei, di Singapura. Manusia tidak mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Allah. Bagaimana manusia ingin menghadap Allah di negeri akhirat? Di saat tiada guna lagi harta benda dan anak pinak, jawatan dan pangkat, kedudukan yang manusia ada, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan manusia menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, selamat daripada akidah syirik. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, khabar dalam neraka itu begitu menggerunkan hati kita.
sehingga tidak ada manusia yang berani untuk masuk ke dalam neraka Allah. Sehingga tidak ada manusia yang berani mengetuk pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah kepada sesiapa pun, tidak ada manusia yang mahu masuk dalam neraka Allah. Tanyalah agama manapun, tidak ada agama yang ingin ke neraka Allah. Jalan macam mana ya Allah Subhanahu wa taala tunjuk supaya jauh daripada neraka Allah? Jalan ke syurga Allah, itu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi-Nabi alaihi wassalati wassalam yang membawa akidah yang betul dan dikhatamkan, diakhirkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, membawa syariat yang benar. Manusia tidak akan masuk ke syurga Allah jikalau tidak mengikut jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jalan itu jalan yang betul. Allah Ta'ala hidangkan manusia dengan dunia ini, sama ada manusia ingin menjadi imma syakira, golongan yang bersyukur, wa imma kafura, ataupun golongan yang kufur. Manusia ingin menjadi golongan yang bersyukur ataupun golongan yang kufur. Maka nikmat Allah Ta'ala hidangkan di hadapan kita, untuk kita kecapi nikmat Allah dan kita balas nikmat ini dalam keadaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka yang bersyukur kepada Allah disebut oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, aku tambah nikmat kamu. Tetapi kata Allah, sekiranya kamu kufur, azab aku amat pedih. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada manusia. Allah tidak berhajat kepada manusia, tetapi kita manusialah yang berhajat kepada Allah. Sekali hembusan nyawa yang kita lepaskan, sekali sedupan nyawa yang kita hirup, ini merupakan nikmat yang Allah Ta'ala beri tanpa bayaran, tapi dibayar dengan ta'abbud Allah. Tanda mereka yang bersyukur membalas nikmat Allah Ta'ala ini dengan ta'abbud Allah. Tanda mereka yang kufur membalas nikmat Allah Ta'ala ini dengan maksiat, melakukan keingkaran kepada Allah. Itu tanda manusia yang kufur. Selepas daripada Allah Ta'ala menceritakan syurga, menceritakan neraka, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan syurga kepada manusia. Innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang yang muttaqin, takut pada Allah, masuk dalam syurga yang mengalir airnya, yang ada mata air. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Di dalam syurga ada makanan yang enak, makanan yang sedap, yang tidak pernah dikecapi oleh orang di atas muka dunia ini. Apa makanan dalam syurga? Apa minuman? Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu, wa anharum min khamratin lisyaribina, wa anharum min asalin musaffa. Ada sungai yang dibuat daripada arak khamar yang tidak memabukkan. Ada sungai daripada madu lebah. Sungai, bukan kolam, sungai yang mengalir. Wa anharum min labanin lam yataghayyar. Ada laban, ada susu yang tidak berubah warna. Disediakan oleh Allah untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Manusia tidak akan sekali-kali dipanggil oleh Allah ke syurga jika tidak membuat persiapan ke syurga Allah. Manusia tidak sekali-kali akan diseru ke syurga Allah jikalau tidak membersihkan jiwa ini menjadi seorang yang nafsul mutmainnah, sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
Nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan keredaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah wahai hamba ku, wadkhuli jannati, masuklah ke surga Allah. Sedang Jumaat dirahmati oleh Allah, itulah gambaran surga dan neraka yang sentiasa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa diulang-ulang dalam Al-Quranul Karim yang kita baca. Berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala menyebut surga dan neraka, surga dan neraka. Allah taala menyebut jalan ke neraka itu tidak selamat, jalan ke surga itu yang selamat, supaya manusia menilai diri dia, supaya manusia menilai akidah dia, amalan dia, adakah bertepatan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المتفضل المحمود الرحيم الودود الملك المعبود سبحانه سبحانه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون اتقوا الله فيما أمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan khutbah yang kedua ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan ke semua sidang jemaah sekalian, supaya kita menyadari apa yang berlaku dalam dunia Islam pada hari ini. Isu semasa yang berlaku pada hari ini, yaitu bagaimana penindasan kepada umat Islam di seluruh dunia, berlaku di negeri-negeri Asia ataupun negeri-negeri Arab. Musuh-musuh Islam mengambil kesempatan yang begitu kejam dan bengis untuk melanya umat Islam, dan dunia Islam menjadi mangsa keadaan. Segala apa yang berlaku di atas muka dunia ini dituduh Islam sebagai pengganas dan teroris. Apa yang berlaku kepada dunia Islam pada hari ini hasil daripada berpecah belahnya masyarakat Islam. Oleh kerana itu, masyarakat tidak akan berpecah belah jikalau berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah semua sekali, kata Allah, wa la tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Ini menunjukkan punca kepada perpecahan umat Islam pada hari ini apabila manusia tidak berpegang bihablillah dengan tali Allah, Al-Quran, wa sunnatin Nabi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia ditinggalkan oleh Allah dua benda ini. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua arahan yang kamu tidak akan sesat selepas daripada ini jikalau kamu berpegang dengan dua arahan ini. Yang pertama kitabullah, iaitu kitab Allah, wa sunnatin Nabi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam diancam dengan akidah yang begitu kuat.
lahirnya kelompok yang hati mereka kafir tetapi baju mereka Islam, yang membuat huru-hara di seluruh muka dunia, termasuklah di tanah Arab. Apa yang berlaku di negara Yaman merupakan apa yang dibuat, dirancang oleh mereka. Mereka ini wujud untuk mengganas di atas muka bumi Allah. Itulah golongan Syiah. Golongan Syiah, golongan yang terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Golongan Syiah, golongan yang mencerca ummahatil mu'minin, sahabat Nabi SAW, walaupun mulut mereka mengakui mencintai ahlul bait. Apa yang kita bimbang? Masuknya golongan yang berpakaian sunnah tapi berhati Syiah. Itu golongan Ahbash. Golongan Ahbash yang jarang sekali kita mendengarnya. Memakai serban sebagaimana kita, memakai jubah tak cukup dengan satu lapis jubah, dua lapis jubah. Datang sebagai orang yang berketurunan Nabi SAW, menjaja nama mereka sebagai orang yang berketurunan Nabi SAW. Bersalamlah kita dengan mereka, mencium tangan mereka karena mengambil berkat keturunan Nabi SAW. Tapi amal mereka jauh daripada keturunan Nabi, jauh daripada apa yang tinggalkan Nabi SAW. Mereka bergerak masuk ke Malaysia, bergerak masuk ke seluruh dunia dengan baju mereka ini sunnah, tapi hati mereka Syiah. Berjaga-jagalah dengan golongan ini. Kita takut akidah ahli sunnah ini dicabut oleh mereka. Ingat kata Nabi SAW, "Atanqudanna 'ural Islam 'urwatan 'urwatan, fa kullaka man taqadat 'urwatun, tashabbata an-nasu fil ladhi taliha, wa awwalahunna naqdal hukmu wa akhiruhunna as-salah." Umat Islam, orang kafir, orang yang cemburu kepada Islam, dia akan rungkai, dia akan buang satu ikatan demi satu ikatan yang telah diikat oleh Nabi. Apabila dibuang satu ikatan, umat Islam masih berpegang dengan ikatan yang ada. Ikatan yang pertama dibuang, dirungkai daripada ikatan ini. Wa awwalahunna naqdal hukmu, iaitu perkara hukum. Apa makna? Membiarkan umat Islam hidup dalam keadaan tidak tahu syurga neraka, dosa pahala, halal haram. Wa akhiruhunna as-salah, akhirnya melalaikan umat Islam daripada salat. Maka ternyata perancangan yang disebut oleh Nabi ini, yang hendak dibuat oleh mereka yang cemburu hati kepada Islam itu, telah berjaya. Mereka berjaya menjadikan masyarakat Islam terikat dengan riba. Mereka berjaya mengekang ekonomi umat Islam. Mereka berjaya mengubah budaya Islam. Mereka berjaya untuk melanya umat Islam, bukan dengan senjata yang mereka ada, tetapi ghazwatul fikr, iaitu serangan pemikiran yang mereka buat. Kata ulama, jikalau kita nak melihat bangsa kita akan datang, lihatlah kepada pemuda yang ada pada hari ini. Berapa ramai pemuda yang sedar mengenai dengan Islam dan tanggungjawab membela agama Allah. Nak banding dengan pemuda yang terlibat dengan dadah, terlibat dengan gejala sosial, terlibat dengan perkara yang memabukkan. Sudah tentu ramai pemuda yang begitu. Bagaimana bangsa kita akan datang? Kata Sayyidina Umar, dulu kita dihina oleh Allah, kita dihina oleh orang. Bangsa Arab ni orang tak pandang. Islam datang memuliakan kita. A'azzanallah, kita dimuliakan oleh Allah. Tetapi apabila kita meninggalkan agama ini, cara hidup beragama, ambil cara hidup yang lain, ambil akidah lain, budaya lain, akhlak lain, a'azzanallah, dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah bangsa yang dimuliakan oleh Allah. Jauhilah golongan-golongan akidah yang tidak betul ini. Marilah sama kita berselawat kepada Nabi SAW.
Allah Ta'ala perintah kepada kita dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي حلب وفي أراكان وفي كل مكان وعند الإسلام. اللهم قوي عزائمهم واجمع كلمتهم للقرآن والسنة. اللهم عليك الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأمريكا المتجبرين يهود المعتدين. اللهم هذه روسيا جاءت بجيشها وحديدها بظلمها وفقرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك وتقتل المستضعفين المؤمن في سوريا. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب ويا وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعد المسجد الأقصى المبارك إلى بلاد المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ummatan wahidah, umat yang satu, berdiri teguh di atas akidah sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdiri teguh di atas sunnah yang benar, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah hati kami dengan Islam. Ya Allah ya Tuhan kami, samakanlah pemuda kami, samakanlah orang tua di kalangan kami. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah negeri kami baladan aminan mutmainnah, negeri yang aman, negeri yang tenang, jauh daripada segala bala bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ala ala'i washkuru ala ni'ma'i wa dhikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un.